Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali pada petang ini untuk kita sama-sama mempelajari dan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk yaitu Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, yaitu yang diterjemahkan sebagai jalan golongan yang selamat, yaitu jalan kelompok yang ditolong dan kelompok yang selamat. Siapa mereka itu? Yaitu mereka yang berjalan sesuai seperti mana yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dari sisi apa? Dari sisi agama ini, yang agama itu terdiri daripada 3 perkara yang paling mendasar. Yang pertamanya selama-lamanya iaitu berada di atas tauhid, yang kita ikrarkan pada syahadah yang pertama, pada rukun Islam yang pertama, iaitu ucapan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita memahaminya dengan benar, kita berjalan dengannya sesuai dengan pemahaman yang benar, dan kita mengajak manusia kepadanya, dan kita mempertahankannya, dan kita mati di atasnya. Maka itu adalah merupakan terpenuhinya syarat seseorang untuk meraih syurga yang telah dipersiapkan, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kewajipan kita adalah mempelajarinya. Ya, dan itulah dia ilmu yang paling agung, ilmu tauhid. Kemudian buah daripadanya datanglah kewajipan-kewajipan yang terkandung di dalam rukun Islam. Kewajipan seorang hamba dalam menjaga hubungannya dengan Allah, iaitu melaksanakan seluruh perintah Allah. Dan perintah Allah Ta'ala yang paling agung sesudah mentauhidkannya adalah mendirikan solat. Diikuti dengan berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat apabila telah terpenuhi syaratnya, begitu juga haji. Kemudian dia tetap kukuh mantap di atas keimanannya, yaitu dia beriman kepada Allah, pada para malaikat, kepada kitab-kitab yang diturunkan, kepada Rasul, kepada yaitu peristiwa ataupun negeri akhirat, dan qada dan qadar. Dan semuanya ini wajib diketahui, wajib dipelajari, dan ia adalah fardu ain. Kemudian yang ketiganya adalah dari sisi personality, yaitu karakter dia, yaitu pribadinya memiliki akhlak yang luhur, akhlak yang agung. Bila 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia sedang berjalan di atas jalan yang benar. Dan semuanya itu diterangkan oleh Nabi SAW secara sempurna. Tinggal lagi kita berjalan di atasnya sesuai dengan ilmu yang hendaknya kita merujuk kepada ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tak lain dan tak bukan, 3 perkara itu akan dapat diilmui, diamalkan, iaitu seseorang mengakrabkan dirinya dengan rujukannya, iaitu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Baik, itu sebagai mukadimah sebelum kita melanjutkan penjelasan Syekh rahimahullah di dalam kitabnya ini,
yang besar sekali faedah yang ditulis, ya, iaitu dalam 46 bahagian secara ringkas, secara pendek. Namun ya, sekurang-kurangnya telah menjadi dasar asas untuk kita mendapat gambaran. Adapun perincian-perinciannya, maka itu adalah langkah seterusnya. Sama ada kita sendiri yang mengambil inisiatif merujuk kepada buku-buku yang memperincikan bahagian-bahagian tersebut, atau kita hadir pula di kuliah-kuliah lain yang dijalankan oleh para asatizah kita yang menjelaskan secara terperinci bab-bab tersebut. Baik, kita berhenti pada bahagian iaitu bahagian 20, betul fenomena syirik, atau atas lagi? Kalau tak silap saya, bukan, bahagian 21. Pada muka surat 107 saya berhenti. Ya, di bawah tajuk kuburan dan tempat ziarah. Al-musyahidu wal muzarat. Betul ke? Berhenti pada yang bahagian bawah tu kan? Jadi kita akan sambung poin yang kedua, penjelasan Syekh rahimahullah tentang bagaimana fitnah kuburan telah menyebabkan banyak daripada umat Islam yang terjatuh ke dalam penyimpangan. Kerana apa? Mereka telah memalingkan tujuan utama bagaimana sepatutnya seorang hamba yang bertauhid berinteraksi dengan kuburan. Ya, kuburan ini sebagaimana yang kita telah jelaskan, ya, kuburan adalah perhentian sementara, transit bagi orang hidup sebelum dia menunggu, iaitu negeri akhirat. Dia mati dan dia berpindah sebentar di alam barzah. Itulah alam kuburan. Dan hubungannya, ya, dengan yang hidup telah terputus, amalannya juga telah terputus. Dan bagi orang yang hidup, bagaimana dia berinteraksi dengan orang mati yang berada di alam kuburan itu, agama kita menjelaskan secara terperinci. Lengkap SOP-nya. Bagaimana hak orang mati, ya, hendaknya ditunaikan oleh orang hidup. Ya, ada SOP etika ketika kita datang ke kuburan, dan bagaimana ya sudut pandang kita yang benar terhadap kuburan. Jelas terang, tidak ada kesamaran. Namun syaitan tidak pernah alpa dan lalai dari masuk dari jurusan ini untuk menyesatkan manusia. Dan memang perkara pertama yang dilakukan oleh syaitan dan dia berjaya untuk menyesatkan umat manusia ini, anak keturunan Adam alaihissalam, daripada jalan tauhid adalah menerusi kuburan. Dengan niat asalnya dia sasarkan anak panahnya, iaitu dengan niat baik, iaitu memuliakan, menghormati orang-orang soleh yang hidup, begitu juga yang mati. Dan fitnah lebih besarnya adalah orang soleh yang telah meninggal dunia. Lalu atas dasar cinta, kasih sayang, lalu mereka memuliakan orang-orang soleh itu yang telah mati. Mereka pergi ke kuburannya. Ya, asalnya sesuai dengan aturan syariat. Pergi ke kuburan ada aturan. Ya, masuk ke kawasan perkuburan, ya, menanggalkan kasut. Ya, kecuali jika mendatangkan mudarat. Ya, kalau kuburan itu seperti kapet hijau di luar tu, tak kena tanggal kasut lah. Kecuali kalau berbatu-batu tajam, ada rumput-rumput ataupun lalang yang tajam itu, maka pakai kasut lah. Ya. Kemudian ada ucapan pada ahli kubur, beri salam pada dia. Kemudian tidak duduk di atas kuburan. Ya, kemudian duduk sejenak di situ, ya, berdoa untuk ahli kubur secara umum dan secara khusus, barangkali kedua orang tua kita berada di situ. Kemudian, ya, kita mengambil ibrah, ya, bermuhasabah sebentar, that's it. Ataupun barangkali kita beri sedikit peringatan pada orang-orang yang datang bersama kita. Barangkali anak-anak kita yang kita bawa menziarahi kubur, kita jelaskan pada mereka apa faedah kita datang ke kuburan ini. Selesai, balik. Cukup. Itu saja. Tidak lebih daripada itu. Namun kemudiannya berubah. Akhirnya, ya, pelbagai perkara yang mereka lakukan. Berlaku tokok tambah. Akhirnya mereka duduk di situ. Mereka menghiasi kuburan. Mereka buat bangunan. Ya, pelbagai ritual. Kemudian mereka come up with their own SOP. Kuburan ini caranya begini. Yang tidak ada daripada syariat. Yang akhirnya mereka beriktikad bahawa orang yang berada di kuburan itu memiliki hak seolah-olah sama dengan Allah Ta'ala. Lalu mereka minta kepada orang yang telah mati tersebut hajat-hajat yang mereka bawa bersama dengan mereka. Dan inilah dia bentuk penyimpangan yang berlaku. Adapun pada 3 kurun yang pertama, kurun salafus soleh, tidak berlaku perkara ini.
Kuburannya seperti biasa, bahkan tak dapat dikesan pemilik siapakah kuburan itu. Tapi datang kemudiannya, terutamanya pada kerajaan Fatimiyun atau Fatimiyah, Syiah Ismailiyah, mereka ini adalah orang yang memuja, menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Kemudian doktrin ini masuk ke dalam ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya dianggap itu adalah sebahagian daripada rutines ahli sunnah wal jamaah. Padahal ahli sunnah yang sejati berlepas diri daripada perkara tersebut. Kenapa dia menyebar luas dan diterima? Sebab adanya dukungan yang erat di antara pemerintah dan para ulama yang berfahaman seperti itu. Akhirnya kita hidup dalam situasi itu, our upbringing, kita lahir, kita lihat situasi itu, kita dididik dan dibesarkan dan perspektif kita adalah seperti itu. Maka kita anggap itu adalah kebenaran. Dan itulah yang berlaku, betul kan? Apa saja. Contoh kita lahir di zaman sekarang. Kita, upbringing kita dibesarkan dari sisi keluarga, masyarakat, jiran tetangga, our own education system, para pemimpin, politician dan sebagainya. Tambah sekarang pula dengan media massa. Akhirnya kita anggap itu adalah values yang benar. Ya. Tapi kalau kita cross reference dengan syariat, rupanya bertentangan, berlawanan. Maka tahulah kita itu bukan daripada agama. Sebab itu Nabi SAW berwasiat, kamu tak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semua orang, each of us, we are authorized, we are allowable, we are accessible to these two main sources. Tapi datang para agawan setengahnya, kena refer pada dia. Kena refer pada dia. Kamu nak faham Quran ni hadis, kena refer pada kami. Ya, padahal setiap orang boleh membacanya. Cuma apabila sampai tempat-tempat yang sulit, dia kena refer kepada orang yang berautoriti atau kitab-kitab yang memang dah available. Boleh access dalam internet dan sebagainya. Jadi agama ini, ya, kita Allah berikan keistimewaan, kemampuan sesuai dengan kesungguhan. Ya, barang siapa yang bersungguh, Allah akan bagi. Sebab apa Allah dah sebut kaedah itu? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad, bersungguh-sungguh, berusaha. Dalam apa perkara? Nak faham agama, dia berusaha, dia belajar. Sama ada secara self-taught, dia belajar sendiri. Kemudian Allah akan lorongkan dia, diberikan pemahaman, kemudian dia refer pada orang-orang yang berpengetahuan, maka akan lebih mengukuhkan lagi. Ini penting dalam agama, mesti kita ada kemampuan, iaitu untuk kita buat our own analysis. Penting. Adanya critical thinking. Ya, bukan accept at face value. Apa orang buat, terima seadanya. Bukan. Agama tak ajar begitu. Itulah hebatnya Al-Quran nak ajar kita. Activate our mind to think. Nak clarify, nak pastikan, kita boleh tanya pada orang-orang yang terkait. Baik. Kita berhenti pada poin yang pertama dan saya akan sambung 2 dan seterusnya. Betul Muka surat 108, iaitu kuburan dan tempat ziarah, fenomena yang berlaku, reality. Ya, yang pertamanya adalah kebanyakan kuburan-kuburan yang diziarahi itu adalah tidak benar. Ya, kuburan ni namanya sekian-sekian, rupanya bukan pemiliknya. Ya, orang meletakkan nama. Kadang-kadang di dalam kuburan yang dianggap kuburan itu tidak ada siapa pun di bawahnya. Dan itu terbukti dalam sejarah. Ada kuburan-kuburan yang didatangi, diziarahi oleh orang dengan anggapan-anggapan yang tertentu. Bila dibongkar kuburan itu, tidak ada siapa pun di dalamnya. Tak ada tulang, walaupun sebatang tulang tak ada. Kosong. Inilah dia. Sebab itu agama ini tidak menyuruh seperti itu. Iaitu memuja kuburan, bukan. Yang kedua, kuburan Sayyidah Zainab binti Ali. Ada di Mesir dan ada juga di Damaskus, di Damsyik. Adalah tidak benar. Sebab beliau radhiyallahu anha tidak meninggal di Mesir, juga tidak di Syam. Sebagai bukti kebohongan itu adalah terdapatnya kuburan satu orang, iaitu Sayyidah Zainab, di kedua negara tersebut. Macam mana kubur satu orang ada di pelbagai tempat. Orang ni dakwa di kubur dia, negara tu pula dakwa. Sebab apa? Bila dakwa begitu, orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang hobinya suka memuja kuburan ni, dia jadi tempat ziarah. Salah satu tempat tu, bila orang ziarahi, boleh jadi sebagai sumber pendapatan utama. Dia sebagai seolah-olah tempat pelancongan. Tapi di atas namakan pelancongan Islami. Semuanya dia nak di attach atau di associate dengan label agama. Betul kan? Contoh apa? Dulu kan ada istilah socialism Islam. Sosial tu dia berkait dengan Islam. Ya. Kalau zaman sekarang ada, iaitu
fashion show, busana muslimah. Fashion show tu namanya muslimah tu hujung kan. Pakaian atlet, pakaian yang sesuai dengan syariat. Tengok atlet kita masuk Olimpik, tutup semua tu, wanita berlari di hadapan orang ramai. Tutup semua kan? Dia tak pakai yang macam yang orang barat tu. Ya, pakai cawat je bagai berlari kan, 100 meter. 4 kali 400 Yang pusing 4 kali tu. Yang Islamik ini bukan main, dia kata ini Islamik, tengok. Atlet muslimah. Fit semua sekali, betul kan? Tight punya attire, pakaian. Itu sesuai syariat tak? Perempuan yang berlari tu, yang pakai fit body tu, semua tutup sampai sini, pakai cover, lekap semua, apa pun tak nampak, rambut tak nampak, kulit. Itu tutup kulit bukan tutup aurat. Sebab apa? Syarat menutup aurat adalah apa? Perempuan. Sama juga lelaki. First, tidak menampakkan bentuk anggota tubuh badan. Yang haram dilihat oleh bukan mahram. Kalau orang lelaki, kubul dan dubur. Kalau perempuan, the whole, except their face and dia tapak tangan, tapak kaki dia. Nampak? Yang pertama, longgar. Tak nampak bentuk. Yang kedua, tak nipis. Tak tipis, tak transparent. Yang lain-lain tu ada lagi lah. Tapi bukan kat sini tu. Jadi betapa orang disamarkan. Bagus lah, atlet kita tutup aurat. Tak. Itu bukan tutup aurat. Sebab tu Nabi SAW sebut, ya, di antara sebab wanita paling ramai menjadi penghuni neraka kerana mereka berpakaian tapi telanjang. Pakai, tapi tak comply to the requirement set by syariat. Wahai perempuan, berhati-hati. Lelaki juga jatuh. Macam mana? Tak cukup lah. Nanti sensitif pula. Kita tengok perempuan dulu. Lelaki KIV dulu. Sebab banyak orang akan kena ni. Yang ketiga, Islam mengingkari dan melarang pembangunan kubah di atas kuburan. Bahkan hingga kubah di atas masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Seperti kuburan Al-Husain radhiyallahu anhu di Iraq. Ni anak siapa ni? Anak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Al-Husain dan Al-Hasan radhiyallahu anhuma, cucu kesayangan Nabi SAW, penghulu para pemuda di syurga. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala di Baghdad. Ini terkenal di kalangan orang sufi, dipanggil wali kutub. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah adalah seorang salafi. Ya, seorang salafi sunni. Kerana di antara akidah dia adalah dia menetapkan Allah istiwa alal arsh. Ya. Tapi bertentangan dengan orang yang mengikutinya. Ya, mereka tidak menetapkan akidah itu. Mereka mentakwilkannya. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di Mesir dan lainnya. Sebab pelarangan membangun kubah di atas kuburan adalah bersifat umum sebagaimana kita baca dalam hadis yang telah berlalu. Jadi kuburan ni bukan tempat untuk dihiasi, dibina bangunan, dimewah-mewahkan. Bukan. Orang yang berada di dalam kuburan itu pun dia mati dalam keadaan dihantar, dipersiapkan dalam keadaan yang sangat fakir. Walau sekaya apa, semulia apa, sehebat apa pun nasab keturunannya. Ketika dia dikafankan pakai kain apa? Kain termurah ke kain termahal? Walaupun dia mampu membeli pakaian yang paling mahal. Kain cotton warna putih. 3 layers only. Betul kan? Padahal boleh tak dia? Okey, saya wasiatkan kalau saya mati nanti beli kain sutra yang paling mahal. Pengeluar sutra paling hebat je negara mana? Pengeluar sutra. China ke India ke apa ulat sutra kan? Boleh tak dia wasiat begitu? Tak boleh. Ya. Nabi SAW pun dikafankan dengan kain yang serba sederhana. Nampak? Tiba-tiba kubur dia dibangunkan dengan penuh kemewahan. Masuk akal tak? Itu yang pertama. Yang kedua, apa faedah dibangunkan sampai selumayan itu wang yang perlu dikeluarkan? Buat besar-besar bangunan. Padahal orang mati tidak berhajat semua itu. Betul kan? Apa yang mereka hajati? Apa yang mereka hajati? Doa, betul kan? Daripada orang yang hidup untuk mereka. Itulah hajat mereka. Ya, itu saja daripada orang hidup. Selebihnya daripada usaha mereka ketika mereka hidup. Sedekahun jariyah, ya, au ilmun yantafa'u bih, au
waladun soleh yad'u. Bukan aw ni wow semua. Ya, 3 benda yang dia nak. Sedekah jariah. Kalau dulu dia ahli sedekah, ikhlas lillahi ta'ala, jadi orang kaya di alam barzah, duduk saja, gaji jalan. Best tak? Tak payah kerja. Tu smart. Ya, orang yang bijak. Ya, banyak orang dia fikir bijak dalam urusan dunia, tapi dia tak bijak dalam urusan akhirat. Dalam istilah bekerja, dalam berorganisasi, selalu bos kita atau pergi kursus, dia akan ajar kita, we have to work hard in order to achieve our set target by end of the year. Work hard. Tu yang tak balik lagi pukul 5. Betul kan? Lagi bos tak balik, lagi tu dia tak balik. Sampai malam kerja tak balik. Ya, orang cuti dia kerja juga. Work hard. And also you must work smart. Try your best in order to be effective and efficient. Kerja yang boleh dibuat dalam 3 jam, kalau boleh buat dalam sejam. Tu datangnya istilah multi skill. Betul kan? Boleh buat kerja 3 dalam 1. Sebab tu orang Jepun very advanced dululah. Sekarang ni dia dah dipintas. Dia setting dia punya design layout dalam operation dia. Dia letak mesin tu setempat je 3. 1, 2, 3. One person manage the whole 3 machine. Dia bukan run in line approach. Cekap dia. Work smart nama dia. Work smart ni relate dengan apa? Improvement. Betul kan? Dengan ada teknologi bertambah cepat. Sebab orang tak suka tunggu, atau orang tak suka lama. Macam kuliah ni lah, kalau boleh pukul 6 berhenti. Hari ni menakjubkan, amazing lah, superb lah. Before time we stop our kuliah. Excellent lah. Cuba after time. Semacam tengok. Ada satu kunci dia lagi. Ini yang paling utama, paling penting. Apa dia? Yang missing. 2 ni selalu di kursus selalu diajar ni. We must work hard, we must work smart. But the most important out of these 2, another one. We must work from our heart. Tu baru jadi. Dengan penuh keikhlasan, betul kan? Sebab tu, prinsip dalam bekerja ni adalah 2 prinsip. Kalau kita seorang Muslim, bekerja itu adalah ibadah. Berprestasi itu adalah indah. Tapi kalau universal principle tak ada kaitan dengan agama, dia kata apa? Jadikanlah pekerjaan anda seperti hobi. Seolah-olah seumur usia anda tak pernah berasa bekerja. Beza tak orang bekerja sebagai hobi? Dia menikmati tak pekerjaan dia? Seronok kan? Sudah dah habis dah. Dah 50 tahun dah aku kerja sejak umur 15 tahun. Pencen 60. Tak lama lagi ada perancangan sebab lifetime masyarakat Malaysia ni dah sihat, boleh lanjut pada 70 pencen. Lebih awal orang Jepun Dulu saya bekerja, dia datang expertise tu 70 tahun tu. Sihat, kuat. Kerja lagi dia. Cukup tak tu panjang pergi sampai situ. Kat mana tadi? Nak kait kat mana boleh pergi situ? Dia kena tapi dah lupa nak masuk balik track tu susah sikit dah. Tak apalah, masuk semula. Kuburan tadi. Betul kan? Yang berhajat pada ilmu yang tafa'u bih, sedekahun jariyah, waladun soleh yad'ulah. Baik, seorang syekh yang dapat dipercaya memberitahu penulis kepada syekh ni lah, Syekh Jamil Hafiz rahimahullah ta'ala, di pengalaman dia. Satu kali ia melihat seorang solat menghadap ke kuburan Syekh Al-Jalani. Ni saksi mata, dia ada di situ, dia tengok orang tu solat menghadap ke kuburan. Kubur Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimahullah. Kalau Syekh Abdul Qadir tu boleh cakap, tentu dia larang. Sebab apa? Nabi SAW larang. Ia tidak menghadap ke kiblat. Syekh itu lalu memberinya nasihat, tetapi orang tersebut menolak, tak mau terima nasihat. Lalu dia kata, kamu ni orang Wahabi. Sama sekarang, betul kan? Kalau kita ajak kepada Quran, pada sunnah, ikutlah cara Nabi SAW dan berzikir sesudah solat, dan berbagai lagi, ni dapat ni Wahabi. Jadi definisi Wahabi itu adalah orang yang mengajak pada berpegang teguh dengan Quran dan sunnah mengikut pemahaman salafus soleh, dan mereka yang menyelisihi amalan masyarakat. Masyarakat buat kat mana masjid, kalau menyelisihi dia, tu Wahabi. Itulah definisinya. Boleh faham? Ajaib Kita ajak pada Quran dan sunnah itu memang wasiat Nabi SAW. Tak berganjak walaupun seinci. Mari kita berzikir sesudah solat, seperti mana Nabi SAW berzikir. Mari kita berzikir pagi dan petang, sebagaimana Nabi SAW ajar. Dia tak hendak. Dia nak buat zikir dia.
Zikir himpunan dia, tok guru dia, tok syekh dia, betul kan? Saya ada wirid khas buku daripada guru-guru dia. Kemudian untuk nak mencantikkan lagi, nak mentaukid tu, saya ijazahkan zikir ini kepada murid-murid. Ijazah tu yang power tu. Tak payah masuk universiti tu. No need for you to learn and spend many years. Senangnya bagi ijazah. Itu tanda-tanda kebatilan. Tanda-tanda kebatilan. Kalau dia beri ijazah itu berdasarkan hadis Nabi SAW, okay, acceptable. Saya ijazahkan amalan ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang saya dengar daripada sekian, saya dengar sampai Nabi SAW. Ada pun wirid-wirid himpunan mereka itu, gubahan mereka tak akan sampai pada Nabi SAW, tak akan sampai. Jadi tinggalkan. Buat apa kita nak beramal dengan amalan yang tak sampai, tidak ada authentic source daripada Nabi SAW, buat apa kita nak buat? Contoh macam selawat-selawat kan. Saya ijazahkan selawat nariyah tu yang Morocco nak datang. Betul kan? Tu lagi ijazah lah. Dia saya nak ijazahkan selawat apa, masih siah kamu benda nama. Yang ada yang Nabi SAW ajar kita tak nak buat. Pelik tak? Jadi agama ni, kita boleh, sebab tu para ulama sebut pada kita, kaedah selamat dalam nak beragama, nak berbuat. Before you proceed, nak buat sesuatu, you must put 2 questions in front of you. 2 soalan mesti duduk depan dulu sebelum nak buat. First ask, why you do it? Why you are going to do it? Tuan-tuan datang kuliah ni kenapa? Kenapa? Kena paksa ke? Kalau tak datang nanti nama tak ada, nanti Puan Fatina tanya, mana tak datang? Sebulan dah ghaibun ba'idun. Sebab tu datang. Tak kan? Ataupun seronok datang sini, ramai kawan, best, sekejap lagi ada makanan. Macam tak ada je hari ni. Kita sendirilah yang jawab je kan? That's the first very important question. Second, how you do it? Tadi ikhlas lah. Okey, lepas. Syarat kedua, kamu buat macam mana ibadah tu? Kamu berzikir. Make sure zikir kamu tu ada tak authentic source daripada Nabi SAW. Nabi SAW berbuat seperti ini. Nabi SAW buat, saya akan buat. Kalau Nabi SAW tak buat, saya tak akan buat. Senang tak? Agama ni straightforward, clear and very simple. Semua orang mampu melakukannya. Dia orang cerdas kah, orang cerdik ke, orang bandar ke, orang kampung ke, masuk universiti ke, tidak. Semua boleh buat. Tapi berbeza kalau amalan itu datang daripada hasil rekayasa manusia. Bukan semua orang boleh buat. And yet, most of it is very difficult. Contoh kalau zikir-zikir yang dibikin oleh manusia ni, bukan sikit-sikit kena zikir lah. Sampai 70,000, sampai 7 juta. Mati berdiri lah you. Die standing lah. Tak boleh buat benda lain lah. Kena keluar daripada rumah, pergi bersuluk 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari. Tak boleh makan daging. Tak boleh makan macam-macam. Tak boleh baca Quran. Kena zikir Allah, Allah saja. La ilaha illallah. Kemudian dengan dia punya spesifikasi tertentu. Kita berzikir Nabi SAW aja senang aja. Guna jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Dia tak. Dia ada metodologi dia dulu. Sebelum nak initiate dalam aliran dia tu, kena mandi taubat dulu. Kena ambil air dalam kolah, bawa limau, potong-potong letak, lepas tu baca Alam Nashrah, 3 kul, niat agar Allah ampunkan dosa, mandi. Kemudian solat sunat taubat. Tadi mandi taubat. Lepas tu solat sunat taubat. Kemudian nanti malam tunggu untuk di-initiate dalam aliran tu. Kemudian Tok Guru tu bagi zikir. Okey, caranya begini. Tak payah cerita lah. Yang tu. Susah nak buat ni. Bukan senang. Tapi kalau yang datang daripada Nabi SAW, semuanya senang. Yang menjadi susahnya kita tak nak buat. Macam zikir pagi petang. Senang ke susah? Senang, ambil handphone dia. Baca. Betul kan? Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Yang paling utama je kita pilih. Sebab itulah kesempatan yang kita ada. Contoh, Sayyidul Istighfar. Jangan lupa. Betul kan? Doa untuk diri kita. Allah ma'afini fi badani. Allah ma'afini fi sam'i. Kemudian, raditu billahi rabba. Ini semuanya kalau mati, ini masuk syurga ni. Kalau baca yang ni semua. Kecuali Allah ma'afini tadi lah. Itu untuk kesihatan kita. Ini at no cost. And yet, Allah bagi kita sihat. At no cost. Inilah dia takaful insurans. Dia ambil topi. Orang ambil takaful insurans untuk apa? Untuk mengundang sakit. Padahal dia sihat. Nampak tak? Ni yang Nabi SAW ajar, preventive measure. Baca. Allah ma'afini fi badani. Allah ma'afini fi sam'i. Allah ma'afini fi basari. La ilaha illa ans. Tak boleh habis sampai hujung. Takat tu pun dah okey lah.
Betul kan? Minta doa kepada Allah. Ya Allah, kurniakanlah aku kesihatan seluruh anggota tubuh badan. Ya Allah, ya berilah kesihatan pada telinga ni, boleh dengar. Telinga ni panca indera yang paling utama. Baru followed by minta doa agar Allah sihatkan mata. Kenapa telinga dulu baru datang mata? Sebab orang yang buta, kalau telinga dia masih mendengar, masih dia boleh mendengar, dapat ilmu. Tapi orang yang tak mendengar, walaupun dia jaga, ketika saya bercakap, dia dengar tak? Tak dengar kan? Tak tahu kan? Kena pakai seorang juru bahasa isyarat. Tu. Jadi nikmat yang paling agung yang Allah bagi pada kita adalah pendengaran dan mata. Sebab tu Al-Quran sebut ya tentang telinga, mata ni dengan hati. Wa in tuti' aktsara ma fil ardi yudhilluka sabila bainu. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana an mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, mata dan hati semuanya Allah akan minta pertanggungjawaban. Mula-mula yang mana Allah minta? Telinga. So jaga our telinga. Jangan dengar perkara-perkara yang mendatangkan mudarat terhadap agama. Dengar orang memfitnah, ya, mengumpat bagai-bagai, tutuplah telinga. Jangan pergi terpasang dengar nak dapat maklumat. Oh, a lot of information ni, modal untuk hari ni. Beratlah jaga mulut ni keluar. Betul kan? Baik. Seakan-akan orang itu belum mendengar sabda Rasulullah SAW. Ni. La tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Jelas sangat ni. Bukam ni jelas. Tak ada kesamaran langsung. Kecuali orang yang ada penyakit dalam hati. Dia mulalah memutar balik. Maksudnya begini. Macam-macam nak alasan datang. Padahal jelas sekali Nabi SAW memperingatkan. Janganlah nafi tu. Dia jangan buat. Apa dia? Duduk di atas kuburan. Dan jangan pula solat menghadap kepadanya. Solat menghadap ke kuburan. Kan di tempat kita atau negara lain banyak kan. Kuburan berada bersama dengan masjid. Bahkan duduk di depan. Banyak depan tu. Bahkan dibuat kubah besar-besar. Kita ingat kubah tu masjid. Rupanya bukan. Kubah untuk kuburan tu. Besar bukan main. Kadang-kadang lebih besar daripada surau. Ni datang daripada mana asal ni? Orang-orang Syiah. Orang Syiah memang dia hobi dia nombor satu. Ya, orang-orang soleh yang meninggal di kalangan mereka bangunkan bangunan-bangunan yang besar. Ya. Padahal dilarang. Jelas Nabi SAW sebut apa? Laknat atas Yahudi dan Nasara. Tu. Mereka jadikan kuburan para anbiya mereka sebagai tempat perayaan, tempat ibadah. Padahal kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan tempat ibrah, ziarah, muhasabah. Tu lebih daripada tu dah keluar daripada aturan syariat. Yang keempat, sebahagian besar kuburan yang ada di Mesir adalah dibangunkan oleh dinasti kerajaan Fatimiyah. Ni di Mesir banyak sekarang. Warisan daripada dulu sampai sekarang dia jadikan diikut sunnah itu. Sunnah sayyi'ah. Kalau pergi Turki, sama. Sebab alirannya sama. Membesarkan kuburan. Pergi India pun sama. Sebab kerajaan-kerajaan pemerintah itu adalah kerajaan seperti ini. Yang membesarkan kuburan orang-orang soleh. Bukan orang soleh saja. Raja, sultan, semua buat besar-besar. Betul kan? Buat satu tempat khas untuk dia. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ni kitab sejarah. Tebal, berjilid. Oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, dia menyebutkan bahawa mereka adalah orang-orang kafir, fasik, fajir, tukang maksiat, mulhid, kafir, zindik, ya, mu'attil, iaitu mengingkari sifat-sifat Tuhan. Ya, orang-orang yang menolak Islam dan meyakini aliran Majusi. Kerajaan Fatimiyah ni adalah kerajaan Syiah Ismailiyah. Awalnya muncul di zaman kelemahan kerajaan Abbasiyah. Maka dia muncul mula-mula dia punya kawasan dia bertapak adalah di Afrika. Sebahagian daripada negara Afrika, ya, kemudian dia melebarkan sayapnya dan dia berpusat di Mesir. Universiti Al-Azhar tu dia yang buat. Kota Kahirah tu dia yang bagi nama. Dia kerajaan dia. Kemudiannya nanti dia dijatuhkan oleh siapa? Siapa yang menjatuhkan kerajaan Fatimiyah? Lama perintah ni. Kalau tak silap saya 200 lebih tahun. Bukan sekejap. Jadi betapa banyak dia boleh memasukkan doktrin dia. Dan memang bila doktrin tu dah bertapak dalam satu masyarakat, nak eliminate totally impossible. Macam kita lah. Asal sebelum Islam datang, agama apa? Animism, berbagai, mula-mula kan. Kemudian masuk Buddha, Hindu tu kan. Masih ada tak saki-baki pemahaman Buddha, Hindu pada masyarakat kita? Yang kemudian diasimilasi menjadi sebahagian daripada agama. Ada tak? Contoh? 40 hari.
Lagi apa? Keluar. Tahlil 1, 3, 7, 9 tu kan. Lagi apa lagi? Lagi apa? Wahai puan-puan sekalian, mesti Arif ni Pak ni. Bukan yang tu nanti. Maulid. Maulid tak kot. Yang tu daripada ni, daripada Kristian dan sebagainya. Yang celebrate birthday bagai-bagai tu. Ada anak perempuan nak kahwin buat apa? SOP perkahwinan. Ada apa? Mandi bunga. Kau dah mandi bunga ke belum? Mandi bunga tu kalau dari segi saintifik proven tak ada kaitan dengan akidah Dia memang ada dia punya dia punya benefit dia mandi bunga, betul kan? Mandi bunga ni apa? Dia istilahnya terapi bunga, terapi warna, terapi wangi-wangian. Nabi SAW suka tak wangi-wangian? Paling suka. Di antara yang Nabi SAW suka. Sebab apa? Dia akan reposition ourselves to be cool, calm, tenang, betul kan? Tengok warna kan, bunga-bunga tu tenang, kemudian dia wangi, kita rasa lapang, release the stress. Kalau itu prinsipal dia. Kalau sebalik daripada itu, percaya bagai-bagai, itu something wrong sebab ada benda-benda yang kita buat tu, orang tua-tua dulu, dia tak pandai nak explain in term of technical aspect, dia tak pandai nak reasoning, dia tak pandai nak rationalize kenapa dia buat begitu. Tapi lesson learn ada di belakang tu. Yang itu tu okey, acceptable. Contoh, banyak kan orang Melayu ni banyak dia punya pantang larang tak boleh duduk atas bantal. Pasal apa? Dia kata bisul kan, sebenarnya bukan bisul, sebenarnya tak ada adab. Bantal tu untuk tak kepala, bukan tak buntut, bukan. Nampak tak? Dia kehalusan akhlak sampai situ. Apa lagi contoh? Cukup lah, banyak sangat. Tu bukalah buku-buku para mengkaji tulis adat istiadat Melayu yang padanya ada lesson learn. Sebenarnya ada. Sebab orang Melayu ni kaya. Cara pendidikannya menerusi indirect method. Kan ada yang direct, ada yang indirect. Sesuai dengan budaya, karakter orang-orang Melayu. Sebab nama pun Melayu. Sebab tu dia banyak sisi negatif. Kena guna cara yang sesuai dengan cirinya itu. Bayangkan kalau orang dulu berikan bangsa kita namanya menyegar. Lain. Tu imbuhan kan, layu kan. Layu konotasi positif ke negatif? Layu. Negatif. Bayang kita tukar, suruh DBP tukar, bangsa kita jangan Melayu jadi menyegar. Positif, manjang. Dalam ilmu psikologi, choice of word you put in your brain, your mind will activate the following action. Contoh datang kuliah ni, tak best ustaz ni, aku tak faham, ajak gila ni. Betul kan? Tambah pula suasana macam ni, redup, sejuk ni. Tambah pula dekat maghrib. Cuba kata, very amazing lah, seronok kuliah ni, cerah biji mata. Nampak tak? Itu input yang kita bagi pada diri kita tu akan diproses. Kalau positif, kalau negatif. Itulah dia niat. Betul kan? Niat. Baik. Dalam kitab tadi disebut tentang Syiah Ismailiyah ini, mereka adalah orang-orang yang sesat. Bahkan boleh dijatuhkan hukuman kufur jika mereka memiliki akidah yang menyebabkan terbatal keislaman. Ini kelompok Batiniyah yang ada sekarang adalah asalnya daripada ini. Tuan-tuan, di Malaysia ni banyak tau aliran Batiniyah. Ada grup dia. Ada kitab dia, pandai menulis, berjilid-jilid tu buku dia. Pandai mengarang. Apa ciri khas dia? Dia setiap huruf alif sampai ya dan nombor 1 sampai 9 ada maksud dia. Huruf Al-Quran tu semua sekali. Last sekali dia punya ending kat mana? Dia punya conclusion, the whole ayat Quran pada titik pada huruf ba. Dia buku-buku dia kalau kita buka banyak guna rajah. Dia buat triangle lah. Dia letak huruf ni Allah, Rasul, bagai-bagai, kemudian dia pampang dalam rumah. Salah satu kegunaan dia sebagai azimat. Banyak ajaran begini. Kalau jumpa orang bersembang seperti itu, tuan-tuan jaga-jaga. Nanti dia akan tanya, kamu bersyahadah tu, kamu saksi siapa? Siapa yang menyaksikan kamu? Kamu saksikan siapa? Sudah. Dia banyak guna akal. Petah berbicara. Satu ayat pun dia tak bawa. Kalau ayat dia bawa tu, dia akan tafsir seperti itu. Di Malaysia ni dulu ada seorang pakarnya tentang memerangi ajaran Batiniyah ini. Tapi dah meninggal dah. Iaitu Profesor Dr. Abdul Fattah Harun rahimallahu ta'ala. Expert. Pensyarah UKM. Beli buku dia. Dia bantah
aliran batiniah ni dalam buku dia iaitu Insan Kamil. Kalau tarik dalam Shopee tulis Insan Kamil. Kemudian ajaran sesat, yoga. Apa lagi banyak buku dia beberapa. Ya, ni pakar. Dia pakar tentang ajaran kebatinan. Tarikat-tarikat yang menyimpang, dia expert. Ya. Tapi sekarang tak nampak ada siapa yang expert tapi ada barangkali tak terkenal Ini penting Sekarang mereka itu merentasi sempadan guna platform Facebook dan sebagainya. Kalau saya sebut nama tu tuan-tuan tarik, tengok dia berceramah. Baru ni berceramah politik pula dia. Ajaib. Baik, kembali. Macam tahu je. Baik, orang-orang kafir tersebut berasa hairan jika menyaksikan masjid-masjid penuh dengan orang yang melakukan solat. Mereka sendiri tidak solat, tidak haji dan selalu merasa dengki pada umat Islam. Di antara ciri ajaran menyimpang ni, dia solat, tapi dia memiliki pemahaman yang bertentangan dengan orang yang solat berjamaah di masjid. Dia menganggap orang-orang itu ahli zahir saja, ahli syariat. Pernah jumpa orang seperti itu? Ini banyak Dia solat 5 waktu solat, tapi dia solat di rumah. Sebab dia tak nak ikut orang yang solat di masjid dan di surau, sebab mereka adalah ahli syariat. Mereka adalah ahli hakikat. Special dia. Kalau dia pergi solat Jumaat, dia taqiyah. Dia berpura-pura saja, supaya jangan menimbulkan fitnah pada dia dan aliran dia. Tapi nanti dia balik, dia akan solat zuhur 4 rakaat. Ini cerita berdasarkan pengalaman, real experience. Bukan rekayasa. Dan saya bertemu dengan orang seperti itu. Dan saya pernah berbahas dengan orang seperti itu. Berbelit apa? Ya, akhirnya kita going nowhere. Dengan kita terbelit. Sudahlah, kalau tak nak dengar sudah. Kita datang Quran, dia tak pakai Quran hadis dia. Dia pakai akal dia, pandai dia. Berbicara memang very good. Tapi sesat. Oleh kerana itu mereka berfikir untuk memalingkan manusia daripada masjid. Maka mereka membuat kubah-kubah dan kuburan-kuburan palsu. Ini tentang kuburiyun ni. Aliran ini. Mereka menyatakan bahawa di dalamnya terdapat Al-Husain bin Ali dan Zainab binti Ali. Ya. Kemudian mereka menyelenggarakan berbagai pesta dan peringatan untuk menarik perhatian orang kepadanya. Kalau dalam istilah sekarang dipanggil haul. Hari sambutan tokoh-tokoh tertentu. Nanti berbondong-bondonglah mereka pergi ke kuburan. Wali A, wali B, wali C tu. Dia tak tahu tu, dia rutin dia pusing semuanya. Bukan setakat di satu negara, seluruh dunia dia pergi. Di mana ada kuburan. Dapat tahu je di situ ada kuburan. Dulu pendakwah Islam pernah datang. Dia telah dijumpai kuburan dia. Sejak hari terang kawasan. Dia bina, dibangun bagai-bagai. Maka akan berbondonglah manusia ke situ. Padahal Nabi SAW kita dah sebut sebelum ni, dilarang bermusafir kecuali di 3 masjid. Betul kan? Kena bersusah ke situ. Yang situ dia tak bersungguh. Yang situ dia tak bersungguh. Dia bersungguh di kuburan ni. Ya, dan saya bagi contohkan sebelum ni. Kalau di Indonesia, itu menjadi salah satu daripada warisan budaya yang dilestari atas nama agama. Dijaga, dipelihara. Bahkan ada tokoh-tokoh mereka yang meninggal yang dianggap wali, dibuat juga seperti itu. Berapa banyak kuburan di tempat ni. Macam saya sebut sebelum ni, kalau di Sunan Ampel di Surabaya tu, ada satu kuburan dalam masjid. Betul-betul dalam masjid. Ni masjid, kubur tepi tu. Ni apa? Kiblat depan tu ada. Besar-besar. Padahal kubur dan masjid tak boleh disatukan setempat. Masjid tempat ibadah, kuburan tempat ziarah. Different place. Cannot put together. 2 in 1. Kena pindah salah satu. Siapa dulu? Mana yang lebih cost efektif? Contoh. Ini perbahasan terperinci dalam kitab-kitab khusus bab ini. Ya. Baik. Jadi mereka buat pelbagai ritual. Memang ada hari tertentu dia akan buat upacara besar-besaran. Berbondong-bondong dari seluruh pelosok. Tak mana-mana datang. Penuh kampung tu. Meriah perniagaan. Meriah suruh 24 jam non-stop. Jual bunga lah. Macam-macam nak tabur atas kuburan tu lagi. Laku penjual bunga. Ya, nak masuk ada tiket kena bayar. Dia ibarat ziarah dengan niat. Ibu yang besarnya di mana? Tu. Di Hadramaut tu. Yang dianggap ada kuburan Nabi Hud alaihi salam. Ya, besar-besaran tu satu dunia datang. Dia anggap tu tempat suci. Kalau orang Syiah ada tempat suci dia, Karbala. Orang itu tempat suci dia, tempat dia jadikan tempat ritual ziarah dia di situ. Mana bumi Mekah yang mana? Madinah dan Mekah yang mana? Nampak tak? Bahkan dia anggap, cukup dekat tu. Panjang. Ni kena bagi tahu supaya jangan terjatuh.
supaya kita selamat. Dari situ mulailah umat Islam terperangkap, tipu muslihat dari bid'ah yang mereka ada-adakan, sehingga menjerumuskan mereka kepada perbuatan syirik. Memang bila mengagungkan kuburan, akhirnya akan ada orang-orang di antara itu, orang jahil akan langsung minta pada orang yang mati tersebut. Padahal dia jarang minta pada makhluk yang mati, sebab dia tak mampu. Ya, kalau dia mampu, tentu para sahabat Nabi SAW berbondong-bondong pergi ke kuburan Nabi SAW, minta advice, konsult dengan Nabi SAW, terutamanya isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Betul kan? Sampai boleh pergi berperang di peperangan Siffin. Peperangan Siffin pula, peperangan Jamal. Betul kan? Dan Nabi SAW dah predik dah, dah bagi tahu akan berlaku ni, iaitu sesuai ketentuan takdir Allah. Ketika nak pilih khalifah yang pertama sesudah kewafatan Nabi SAW, berlaku pertelingkahan, ya, sehingga boleh membawa pada perkelahian. Sepatutnya senang aja kalau kita kaedah metod mereka ini, pergi sajalah ke kuburan Nabi SAW sebelah tu, tanya, ya Rasulullah, kami nak pilih pemimpin, siapa yang kau cadang? Boleh aja. Tu biological actual reality pun dah tertolak, sehingga berlaku banyak perkelahian, pergaduhan, peperangan di kalangan umat Islam sesudah kewafatan Nabi SAW. Betul kan? Banyak peperangan di antara kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Umayyah, kemudian jatuh, kerajaan Abbasiyah naik, ya, kemudian terpecah-pecah kerajaan Abbasiyah ke pelbagai negara, ya, sampai ke Spain. Ni kerajaan apa? Afrika kerajaan apa? Dia pecah-pecah, dia kecil. Mesir kerajaan apa? Last sekali kerajaan Turki Utsmaniyah, center dia, betul kan? Akhirnya jatuh semuanya. Jatuh semuanya. Jadilah seperti hari ini, hilang pemimpin. Negara umat Islam dipecah-pecah menjadi kecil-kecil, masing-masing jaga diri masing-masing, betul kan? Mind your own business. Bila ada negara umat Islam yang ditindas, umat Islam dibunuh bagai-bagai, tak buat tindakan apa-apa. Kesian umat Islam di India, kesian umat Islam di Kashmir, kesian umat Islam di Palestin, kesian umat Islam di China. Nampak tak? Allah uji umat Islam dengan apa? Satu perpecahan, satu kekayaan dan kemewahan. Timur Tengah tu kaya, ya amat. Betul kan? Kau nak perang je nak, bangunan aku 20 bilion lagi, hantar peluru satu hancur habis. Tak payah. Nampak tak? Memang benar Nabi SAW sebut begitu, yang diuji hubud dunia wa karihatul maut. Arab Saudi pula nak buat bandar yang very advanced, NEOM, NEOM, straight line, duduk dalam tu kan? Masya Allah, berapa trilion in progress. Nampak? Betul Nabi SAW sebut, manusia berlumba-lumba untuk membuat bangunan-bangunan tinggi, bangunan canggih. Itu memang dah aturan Allah tetapkan. Cuma macam mana kita nak selamat keluar daripada aturan itu? Contoh Nabi SAW sebut, di antara tanda-tanda kiamat adalah masjid dihiasi, mereka berbegah-begah dengannya. Tapi boleh selamat tak daripada tanda itu? Boleh. Kita buat masjid kita tak payah hiasi apa-apa, kosong je, plain. Tak ada gambar, tak ada apa. Sekarang masjid, Masya Allah, TV ada 4-5 corner, every corner TV, betul kan? Ada gambar makhluk bergerak lagi, berbagai-bagai macam-macam. Ahli jatuh kuasa gambar dalam masjid, padahal gambar tak boleh, makhluk hidup kan. Itu tanda kiamat banyak orang masjid. Manusia berlumba untuk menghiasi, mencantikkan masjid. Masjid tu bagus, cantik, kemas, rapi, ya, macam-macam ada kat masjid tu. Padahal masjid itu tempat ibadah, bukan tempat bermewah-mewahan. Orang yang datang tu adalah fakir pada Allah, maka datanglah dalam keadaan kefakiran. Jadi bila dimewah-mewahkan, akhirnya manusia mula bermalas-malasan, ya, terkasima dengan kemewahan. Cantiknya masjid, lawa. Dia tertajuk di lawa tu, dia cantik masjid. Dia hilang nampak kebesaran Allah Ta'ala. Secara dia tak sedar, didivertkan fokus dia itu. Ini memang Nabi SAW sebut dah tanda kiamat. Tapi ada tak masjid yang selamat? Ada. Iaitu mereka yang faham tentang masjid ini bukan tempat untuk berbangga, bukan tempat untuk berhias-hias. Dia tempat ibadah. Di mana masjid-masjid seperti itu? Akan dijumpai. Tapi memang dah takdir begitu, sulit nak melawan. Akan berlaku, akan jatuh. Ya, baik. Akhirnya sampai satu ketika masjid kosong daripada orang. Akan sampai kan? Tiada imam. Imam tak ada. Siapa jadi imam? Engkau lah. Habis 10 minit. Tak naik-naik lagi. Qamat dah lah. Dan iqamah lama dah. Tu pun tak faham. Engkau nak iqamah, mesti imam tu suruh. Baru buat iqamah atau nampak imam dah datang. Ni tak ada imam pun dah iqamat tu dah. Ya, bukan kiamat tau. Iqamah.
Betul mulalah. Engkau lah. Akhirnya Imam Haddadi dia jadi imam. Sampai tahap tu. Dah berlaku tak zaman sekarang? Ada kan sekarang tempat kan? Ada. Dia berlaku. Ya, sikit-sikit Allah datangkan tanda-tanda itu. Lama-lama manusia anggap biasa. Akhirnya manusia tak rasa itu tanda kiamat. Lalai dia. Baik. Kemudian yang kelima. Masih ada masa tak habis lagi baca atas tu. Bahkan hingga mereka tak segan-segan mengeluarkan harta dalam jumlah yang besar untuk perbuatan syirik tersebut. Padahal di saat yang sama mereka amat mengharapkan harta tersebut untuk membeli senjata demi mempertahankan agama dan kehormatan mereka. Mereka keluarkan wang itu bukan tempat yang mendatangkan manfaat. Berlaku pembaziran. Maknanya bukan yang paling utama, betul kan? Kalau wang itu digunakan untuk perkara yang lebih utama, tentulah kita akan nampak kebaikan yang berlimpah ruah. Dia fokus on the wrong issues, betul kan? Patutnya kau buat yang ni. Dan itu memang begitu. Syaitan ni jalan dia nak menyesatkan manusia, salah satunya adalah mengutamakan sesuatu yang tak utama diutamakan terlebih dahulu. Itu syaitan. Patut buat nombor 1 lah, dia pergi buat nombor 7. Dan dia berjaya. Yang kelima, sesungguhnya umat Islam yang menggunakan hartanya untuk membangun kubah-kubah, kuburan, dinding dan monumen di kuburan, semua itu sama sekali tidak bermanfaat untuk si mayat. Memang benar, mayat tak berhajat benda ni untuk dihiasi kuburan dia. Seandainya harta yang dikeluarkan tersebut diberikan kepada orang-orang fakir miskin, tentu akan bermanfaat bagi orang yang hidup dan mereka yang telah mati. Apatah lagi Islam mengharamkan umatnya mendirikan bangunan di atas kuburan, sebagaimana telah ditegaskan pada perbahasan yang telah berlalu. Rasulullah SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, "La tada' timsalan illa tamastah, wala qabran musyrifan illa sawaitah." Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menantunya sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau biarkan patung kecuali engkau hancurkan. Sebab itu Islam dilarang di rumah kita ada patung, kerana dia akan membawa pintu kepada kesyirikan. Sebab punca kesyirikan yang pertama adalah niat baik terhadap orang soleh, memuliakan dia, akhirnya dijadikan patung, kemudian akhirnya disembah. Tu patung. Bentuk apa pun dia. Ya, bentuk kuda ke, burung ke, apa ke, dilarang. Walaupun kita kata, saya iman kebal, saya tak anggap patung tu berhala untuk disembah, tak, saya hiasannya. Tak boleh. Boleh faham? Ya. Tu dihancurkan. Ini perintah Nabi SAW. Dan jangan kamu yang melihat kuburan ditinggikan kecuali engkau ratakan. Kubur pun tak boleh tinggi. Berapa tinggi kuburan saja yang dibenarkan? Ni. Tinggikan. Ni. Betul? Macam tu. Tinggi tu je. Tengok kuburan yang buat bangunan tu, tinggi mana? Tinggi tu. Kalah batas sayur. Kan? Orang buat tanah sayur buat batas kan? Tak ada orang tu tinggi dia macam tu. Dia tinggi tu. Elok pula dia shape tu. Curving dia like apa? Dia ikut prinsipal teorem binomial. Matematik kan kita belajar, teorem binomial gitu kan? Gitu. Cantik dia punya shape tu. Kemudian bangunan lagi. Kemudian batu nisan yang special import from Italy, Parma ni. Tu. Kemudian diukir dengan ukiran yang berprestasi, berkualiti tinggi. Bukan jalan-jalan tu nak beli yang tu import tau. Kemudian sarung pula dengan kain yang special, buat kelambu. Ambil bunga, tabur sebiji penuh, cantik bunga, tiap-tiap hari tukar. Bunga fresh tau, bukan bunga palsu. Apa lagi dia tak buat? Lepas tu atas tu cover dia whole bangunan. Pasang pagar. Lepas tu datanglah orang berbondong-bondong, duduk, berwirid, berkasidah, bergendam, berkompang, berzikir dengan pelbagai bentuk. Tengok yang YouTube tu, dia bukan reka cerita ni. Realiti. Dan Islam berlepas diri daripada itu. Tapi begitulah berjayanya syaitan memalingkan manusia daripada jalan yang benar. Akhirnya orang anggap itu adalah ibadah. Itu adalah kebenaran. Nak lepas daripada belitan iblis senang ke? Oh, it's not easy. Provided datang ke ilmu. Nak ikut hadis Nabi SAW ni ke nak ikut perbuatan mereka itu? Senang. Tapi orang yang kena syubhat syaitan, ini maksud hadis dia begini. Yang penting niat kita bukan menganggap itu. Yang kita usaha. Dia bagi buat tu. Ya, padahal telah jelas di dalam praktik lapangan para sahabat, mereka tak melakukan seperti mereka lakukan. Bila datang kuburan besar-besar ni setelah diperintah oleh tadi. Terpengaruh dengan Syiah Fatimiyah. Ya. Jadi dua kelompok ni
adik-beradik dia. Sufi dan Syiah. Kalau kita tengok ritual dia sama. Sama. Ya, pemuja kubur. Kemudian dia ada zikir tertentu dan dia kata silsilah sanad dia sampai pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sampai pada Nabi SAW. Dia special dia. Dia panggil change rantaian emas silsilah amalan dia tu. Padahal Nabi SAW tinggal tak terhitung banyaknya. Dia tak buat. Cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah jami'an. Sebab tu nikmat kalau kita Allah bagi hidayah di atas Islam dan sunnah. Saya selalu ulang ni. Ya, mengambil pelajaran berharga daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dia berdoa, Allahumma ahyina 'alal Islam was sunnah. Padahal Imam Ahmad rahimahullah tu siapa yang tak kenal? Dipanggil Imam Ahli Sunnah dia. Imam Ahli Sunnah, imam yang zuhud dan seorang mujtahid. Ada gelar semua pada dia. Alim, zuhud dan berpegang teguh dengan sunnah. Nikmat apabila kita menjadi seorang Muslim, kita dapat sunnah. Belum tentu dia seorang Muslim, dia ikut sunnah. Betul atau tidak? Kalau kita Allah bagikan nikmat sunnah, kita sangat cinta, sangat syukur, sangat bersungguh untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW. Cari jalan. Ya, seperti yang selalu saya sebut, saya selalu bagi contoh yang mudah. Seperti ketika dia keluar rumah tadi, dia very concern. Keluar kaki kiri. Dia ingat tu. Dia tahulah bila nak keluar, batas rumah dia tu. Macam contoh pintu ni, nak keluar lagi. Keluar kaki kiri. Pakai kasut, kanan. Langkah, kanan. Kemudian dia keluar rumah tadi, dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya, dia naik kenderaan, ada bacaan semua, dia tahu lah. Nanti masuk rumah balik. Tanggal kasut daripada arah kiri. Masuk rumah dari arah kanan. Baca pula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa alallahi rabbina tawakkalna. Assalamualaikum. Komplit. Nikmat. Kenapa? Nabi SAW berbuat seperti itu. Ketika dia nak tanggal baju, dia tarik daripada arah kiri. Bismillah. Cukup. Kiri. Kiri. Bila nak pakai daripada arah kanan. Alhamdulillahillazi kasani hadha thawb. Dan seterusnya. Semua tu dia ikut. Dia cuba. Bayang tuan-tuan. Ketika nak makan, ya, kanan, kiri tak akan digunakan. Ketika hujan turun, dia tahu apa dia nak ucapkan sebagai tanda syukur pada Allah. Ketika hujan berhenti, dia tahu apa nak diucapkan. Ya, ketika hujan terlebih turun, dia runsing, dia risau, tahu apa ucapan. Ya, ketika hujan disertai dengan angin, dia tahu apa nak sebut. Tu Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Sekali tak banyak pun. Ketika diiringi dengan ribut petir, dia tahu apa nak diucapkan. Bukan dia berlari cabut daripada luar tu masuk ke dalam. Memang biasa manusia takut lagi lah berdentum-dentam. Apa langkah buat? Langkah 1000 masuk ke rumah. Seolah-olah kalau dalam rumah seolah-olah macam tak kena panah. Kena juga kalau dia tembus tu kan. Tapi fitrah memang begitu. Tapi dia tahu sunnah Nabi SAW ketika dengar saja kilat baca. Subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdi bihamdi sambung wal malaikatu min khifati. Terima kasih. Nampak? Automatik. Tu. Bila sampai petang zikir sibuk macam mana pun dia tak sempat nak baca semua, dia akan selektif. Yang ni kena baca. Cuba tanya orang-orang yang terlibat dengan aktiviti dia ni. Ni yang buat buka-bukaan ni. Tanya dia. Baca tak? Saya kalau kuliah saya test. Tuan baca tuan. Hujan turun baca apa? Sunyi sepi, tengok saya tengok dia tengok saya tengok saya. Dia, maknanya saya kena bagi jawapan. Jadi senang dalam kuliah saya. Selalu saya tanya soalan, ya saya sendiri yang menjawab soalan. Apa yang payah? Betul kan? Tadi saya tanya kan? Semua saya jawab, betul kan? So, just relax. Dengar saja. Tapi kadang saya tanya, saya tunggu juga jawapan. Macam saya mengajar sirah Nabi SAW. Saya tanya, tuan-tuan kita ni, Masya Allah, orang Malaysia ni, sambut Maulid Nabi kalau bulan Rabiul Awal. Sekejap lagi masuk lah. Daripada hari yang pertama sampai hari 12. Macam-macam aktiviti dia buat. Saya tanya simple questionnya. Para sahabat Nabi SAW mengalami keraguan. In dilemma. Ketika Nabi SAW wafat dalam 4 jurusan. Please tell me. Those 4. Senyap, sunyi, sepi. Padahal saya tanya hujung. Bukan awal, bukan pertengahan. In between. Daripada awal sampai akhir tu banyak. 13 tahun. Apa berlaku. 10 tahun apa berlaku. Saya tanya yang hujung aja. Barangkali tuan-tuan pun 2 kali 5 juga. Boleh tak? Apa 4 perkara yang para sahabat berada dalam situasi dilema sesudah kewafatan Nabi SAW? Apa nak buat ni dari 4 sisi? Nak tahu jawapan tak?
Stay tune, next session. Saya jawablah. Yang pertama, iaitu mereka berada dalam dilema, tak tahu ketika nak memandikan jenazah Nabi SAW yang mulia ni, nak tanggal baju ke tak? Nak ganti baju lain tak? Atau nak pakai, biasa kita kan tanggal semua kan? Letak kain atas tu, lepas tu mandi. Yang kedua, ya, sesudah dikafankan Nabi SAW ni, ya, nak solat ke atas Nabi SAW. Siapa yang nak jadi imam? Macam mana bentuk solat dia? Yang ketiga, model bentuk-bentuk kuburan Nabi SAW tu, nak pakai bentuk lahat ataupun syak. Tahu lahat ataupun syak? Yang bentuk tengah tu, satu tengah kan? Tak tengah, satu lagi belah tepi kan? Kalau tanah dia keras, tak jatuh tepi lah. Yang keempat, nak dikebumikan di mana? Tu 4 soalan. Tahu tak jawapan ni? Tahu atau tidak? Atau tak pernah tahu pun soalan ni? Atau tak pernah terfikir? Semua tu je. Cukup. Proceed. Baik, yang keenam, yang terakhir. Jadi jawapannya cari. Ya. Bayangkan yang hujung tu kita dah bermasalah. In between. Betul kan? Kalau ditanya tentang peristiwa peperangan Nabi SAW, what are the lesson learned we can get from those event, peperangan yang pertama, peperangan yang terakhir, kita kena ambil tahu. Sahabat Nabi SAW yang 4 terutamanya, kita kena tahu secara ringkas kedekatan mereka dengan Nabi SAW. Contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kenal kan? Sangat masyhur. Anaknya adalah As-Siddiqah binti As-Siddiq, berkahwin dengan As-Sadiqul Masduq. Aisyah radhiyallahu anha seorang yang sangat jujur, benar. Ayahnya jujur juga benar. Suaminya benar lagi dibenarkan. Amazing. Soalannya, simple question. Siapa nama sebenar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? 10 saat daripada sekarang. 1, 2. Hadiah 1 juta. Habislah. Time out. Time's up. Boleh jawab tak? Tak boleh kan? Ajaib Siapa nama sebenar Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Muhammad bin Idris. Siapa nama sebenar? Siapa nama sebenar Al-Imam Nawawi? Jawab dah. Payah nanti tu. Siapa? Sekejap. Nak tanya tentang Aisyah radhiyallahu anha. Tak ingat yang tu. Siapa wanita yang terbaik di dalam syurga? Begitu juga di dunia. Ini wanita jawab. Tuan tak wanita kan? Kalau boleh jawab memang teruklah belah ni. Dia sebab kita tanya wanita. Siapa wanita yang terbaik di dunia juga di syurga? Ada berapa orang? 4. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang kedua, tak. Ikut pertama, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, baru tadi, Maryam bintu Imran. Yang keempat, Asyah binti Muzahim imra'atu Fir'aun. Kata Nabi SAW, afdhalun nisa ya ahlil jannah. 4 tadi. Itu very basic. Yang hendaknya kita ketahui. Kalau lelaki banyaklah pula nanti. Siapa penghulu para lelaki orang tua? Siapa? Siapa penghulu pemuda-pemuda? Siapa penghulu ketua syurga orang mati syahid? Tahu kan tu? Siapa ketua ahli syurga di kalangan orang tua? Siapa? Dalam syurga ada orang tua tak? Tak ada kan? Tapi dinamakan penghulu orang tua, maknanya orang yang senior lah waktu dia hidup di dunia. Iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Di dalam syurga memang tak ada orang tua, semua muda. Baik, cukup dekat tu. Yang keenam, yang terakhir, nazar-nazar yang ditujukan kepada orang-orang mati adalah termasuk syirik besar. Tak bagi jawapan tadi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nama apa? Namanya adalah Abdullah bin Uthman radhiyallahu anhu. Abu Bakar bin Abu Quhafah kalau kunyah. Saya nak tanya kunyah tadi. Apa kunyahnya Aisyah radhiyallahu anha? Isteri Nabi SAW. Kunyah ada kunyah.
Ummu Abdillah, tepat sekali. Tengah mikir tu. Ada dah cepat benar tadi ayat ni. Dah dapat jawapan. Baik. Itu sunnah. Oleh para khadam, yang ni pelayan, nazar dan sesajen. Sesajen ni maknanya, sesajen kot Melayu ni apa? Dia buat satu hidangan kerana dia disembahkan kepada penunggu laut lah, penunggu gunung tu. Panggil apa? Sajian ni. Oh, sajian. Tak, sesembahan tu bentuk dia tu, sembahan, perbuatan tu, tapi benda yang dia prepare tu, dia siapkan tu. Apa tadi? Sajian. Sajian. Ni sesajian ni bahasa Jawa kot, ataupun Indonesia. Ni Indonesia banyak ni sesajian ni. Ya, letak kat kaki gunung Merapi, letak kat kaki gunung Bromo. Ni semua saya tengok lah ni. Ya, letak dekat apa laut apa tu yang ada Nyai Roro Kidul tu. Ke arah Bantul, naik atas tu, tepi laut. Ada berbicara dia. Dia letak kepala kerbau atas dulang. Macam-macam lah, dia hanyut ke laut. Supaya apa? Laut tak bergelora. Pelaut dapat menangkap ikan dengan selamat. Banyak hasilnya. Ya Rabbi, itu semua syirkun akbar. Yang buat tu orang Islam. Ya, kerana ahli agama pun turut ikut. Ya. Bahkan terkadang mereka gunakan untuk berbuat maksiat dan tenggelam dalam perilaku syahwat. Kerana itu orang yang melakukan nazar dan orang yang menerimanya bersekutu dalam perbuatan syirik tersebut. Jangan bersubahat dalam perbuatan syirik. Jangan membesarkan dia. Ya, kita mesti distance, stay ourselves from them. Ya, contoh dia ada ekonomi kan, kita bantu, kita beli. Tapi dia tu guna tu untuk apa? Membesarkan kesesatan dia. Maka dilarang. Tutup pintu itu, cari yang lain yang lebih selamat. Seandainya harta itu diberikan sebagai sedekah kepada orang fakir, tentu harta tersebut bermanfaat bagi orang yang hidup dan mereka yang telah mati. Dan tentu apa yang dikehendaki oleh orang yang menyedekahkan harta tersebut akan terpenuhi berkat dari sedekah yang ia berikan. Kemudian Syekh rahimahullah mengakhirinya dengan doa. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran yang sesungguhnya. Lalu berilah kami kurnia untuk mengikuti dan menyintainya. Ini doa yang sangat besar faedah. Ya. Apatah lagi kita hidup di zaman sekarang yang penuh dengan kesamaran. Kerana orang di zaman sekarang dia punya benchmarking based on physical appearance. Gelar, kedudukan dan pangkat. Tu syekh tu takkanlah. Dia keturunan Nabi tu. Alim tu. Ya, anak keturunan ulama dia. Takkan dia salah. Tiba-tiba ustaz kata salah. Ustaz ni pun kita tak tahu keturunan dia dari mana. Nampak tak? Sebab tu bukan dinilai dari sisi personality. Dinilai dari segi ucapan tu. Betul atau salah kita tapis berdasarkan Quran dan hadis, betul kan? Bukan tengok dari segi penampilan, tak pakai kopiah ke, pakai jaket, pakai coat, tak, bukan tengok di situ. Selalu dia akan datang kesamaran dari sisi itu. Kamu siapa? Tengok tu guru kami sekian-sekian. Tak. Mesti semua manusia ditimbang dengan Nabi SAW. Dan tunjukilah kami kebatilan yang sesungguhnya, lalu kurniakan kami untuk menjauhi dan membencinya. Minta kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran dan jadikanlah hati kami menerimanya dan beramal dengannya. Dan jauhilah kami dari sebarang kebatilan, kesyirikan, dan agar kami tidak terjatuh padanya dan kami terselamatkan daripadanya. Ikutlah bahasa kita, betul kan? Ni doa di antara doa yang hendaknya kita ucapkan di zaman ini. Sebab kita nak timbang dengan ilmu, barangkali ada banyak keterbatasan. Betul kan? Ilmu kita mungkin sedikit. Tapi kita berharap pada Allah, maka Allah pasti akan memberikan apa yang kita minta. Jaga tauhid, jaga sunnah. Ya, kita selamat daripada syirik, selamat daripada bid'ah. Itulah dia jalan kebahagiaan, ketenangan, ya, yang akan memberikan kita keberuntungan ketika kita berdiri di hadapan Allah di negeri akhirat. Wallahu a'lam. Boleh faham ke tuan-tuan dan puan-puan? Jadi bab ni dia panjang Sebab apa? Inilah dia fenomena yang berlaku di zaman sekarang. Yang diwarisi dari generasi ke generasi sejak Nabi Nuh AS sampai sekarang atas nama agama. Agama Islam, bukan agama lain. Jadi agama ni menjelaskannya. Nabi SAW paling menjelaskannya, paling banyak menjelaskan bab ini. Sebab tu Syekh rahimahullah tekankan di beberapa bahagian kitab ini. Jadi berulang-ulang. Jadi jangan jemu. Dan memang itu metodologi. Perkara penting mesti diulang. Betul kan? Cuba tengok Quran. Diulang-ulang banyak kali. Diulang-ulang. Contoh Allah ajar kita mensyukuri nikmat Allah, jangan kufur. Diulang sebanyak 31 ke 33 kali dalam surah apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah Ar-Rahman tu kan, berapa banyak tu.
Sebab tu kaedah mengatakan only by constant repetition you can create change, you can inculcate habits. Tu cara tu kan. Selalu disebut, selalu diulang. Tu metodologi Quran tu. Lama-lama kita akan sebati masuk. Akhirnya kita boleh berbuat. InsyaAllah panjang umur kita masuk bahagian 22. Kerosakan dan bahaya syirik. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya berhenti dulu saya tutup dulu, lepas tu kemudian ada soalan sambil-sambil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soalan puan nak tanya apa? Kita masih jahil, tak tahu. Saya dua kita yang kita dah buat bangunan, kita dah belajar. Kita kena rukun. Kalau sebab itu kalau boleh, kalau diizinkan, tidak ada halangan. Dan kuburan itu pula milik kita, kita ahli waris. Tidak ada halangan, kita boleh sebab kita dah tahu. Kalau ada adik-adik yang tak faham. Kalau tak boleh menimbulkan fitnah, janganlah. Menimbulkan nanti datang mudarat lebih besar, tak bertegur siapa, terputus hubungan silaturahim. Dia kena measure dia punya weightage mudarat ke datang manfaat. Kalau ada mudarat besar ke kecil. Kita berjaya buang benda tu, tapi kesan lain pula datang lagi bahaya. Maka maknanya benda tu perlu cara hikmah, kena explain, kena jelaskan dan sebagainya. Bagi masalah, jangan immediate secara mendadak takkan jadi. Tapi bila memiliki kekuasaan, hak wewenang penguasa dia boleh buat dah. Kita payahlah. Tengok di zaman Nabi SAW. Nabi SAW perintahkan Sayyidina Ali pergi hancurkan semua kuburan-kuburan tu, diratakan. Nabi SAW perintahkan. Yang begitu patung-patung. Ketika Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah dapat menguasai bumi Mekah, Madinah, Jazirah Arab, di antara action yang dia buat adalah runtuhkan semua kuburan-kuburan. Kuburan Baqi' tu asal bukan begitu. Penuh dengan bangunan-bangunan besar. Macam Syiah punya Iran sekarang. Besar-besar bangunan. Jadi sebab apa? Sebab melaksanakan perintah Nabi SAW ni. Lalu diratakan, dibuang, dibentuk seperti mana yang sepatutnya sebagaimana hadis Nabi SAW. Sebab tu orang tidak bersetuju dengan Syekh Muhammad bin Wahab dari satu sisi. Dia kata apa? Membuang iaitu tentang budaya tapak-tapak sejarah Islam. Dia mengutamakan apa? Melestarikan sejarah. Padahal agama datang bukan nak mempertahankan sejarah. Kalau sejarah itu bertentangan dengan syariat, kena dihapuskan. Boleh faham? Tapi dia kata tengok, hilang warisan sejarah. Rumah Nabi SAW pun dia buang, dihancurkan. Tempat lahir Nabi SAW pun dia buang, dia buat bangunan. Tak salah dari sisi agama. Sebab apa? Sebab nak tutup pintu. Syaddu zara'i', tutup pintu yang membawa kepada penyimpangan dari sisi agama, hulu melampau dalam agama. Betul kan? Sebab Umar radhiyallahu anhu pernah ada satu pohon tu, dulu kalau tak siap, pohon tempat perjanjian Hudaibiyah. Lalu orang memiliki pemahaman yang salah, berkat pun dia pergi berkerumun di situ, buat sesuatu yang melanggar aturan syariat. Lalu Umar radhiyallahu anhu perintahkan tebang pokok tu. Padahal ada nilai sejarah tak? Yang ajar supaya simpan nilai sejarah ni siapa? Orang kafir. Supaya dia divert kita pergi ke situ. Akhirnya habis masa, habis tenaga. Sebab tu kalau kita tengok tulisan-tulisan orang barat, ada dua aspek yang dia selalu ke depan buat kajian. So pertamanya orang-orang orientalis, kuburan, kemudian juga tentang sufi-sufi ni. Dia very expert tu. Dia tulis buku macam-macam dia tulis. Sebab dia tahu modus operandi nak melemahkan umat Islam, sibukkan mereka dengan perkara ini yang bukan daripada agama. Kalau kita belajar sejarah, kita baca tentang biografi salah seorang orientalis yang memang sangat licik, sangat bijak, iaitu Snook Harjun. Tak tahulah pronunciation saya betul ke. Iaitu dia tukar nama jadi Abdul Ghafur, masuk Islam dia. Dan dia pergi ke Mekah belajar agama. Bahkan salah seorang dia kahwin dengan anak ulama. Di Mekah. Ulama besar. Kalau tak silap ulama tu, nanti nak ingat. Tak boleh sebut sebab tak pasti. Lupa. Saya baca biografi dia. Dia memang very expert dalam agama. Dia tulis banyak buku tentang Islam. Kemudian dia berkahwin pula dengan pribumi di Indonesia. Tetapi dia adalah orang yang menjadi mata-mata siapa? Belanda. Dia tulis dia punya working paper macam mana nak kekalkan penjajahan di Belanda. Padahal dia Islam, dia mengaku dia Islam, Snook Harjun tu. Tapi kemudian sesudahnya itu dia balik ke Belanda, dia berkahwin dengan orang Kristian, perempuan isteri dia. Jadi macam-macam model operandi yang dibuat. Dia tahu kelemahan Islam ni boleh diserang dari sisi ni. Kita sibukkan dia dengan benda ni. Dari sisi agama dia fokus pada bahagian ni. Kemudian dari sisi dunia dia sibukkan di sini. Cukup lah. Wallahu a'lam.
Jadi begitulah puan. Ya, cuma yang first yang boleh kita buat bagi information. Perkara ini bercanggah dengan syariat. Ya, tunjukkan kita, bagi tahu ni hadis Nabi dan actual yang pernah berlaku dalam sejarah bagaimana Nabi SAW mengarahkan sekian-sekian. Kemudian marilah kita bersepakat kalau boleh kita eliminate, kita buat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam.